Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Okey, ini pertama kali kita bersiaran secara PDPR, secara maya di dalam sajak pendidikan seni visual. Okey, saya Cikgu Ashraf akan mengajar kamu pendidikan seni visual dan pendidikan muzik bagi tahun 5 di 5 Seroja. Okey, apa khabar semua? Saya harap kamu semua sihat walafiat, sentiasa selamat, sihat. Okey. Okey, kita mulakan kita punya pertemuan pada pagi ini dengan bacaan doa sesama kita baca doa, okey? Okey, anak-anak 5 Seroja. Kejap ya. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazahini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-Mu dan limpahkanlah ke atas kami khazanah-Mu. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, alhamdulillah. Kita pergi semula kepada topik kita pada hari ini. Okey, cikgu, saya tinjak kamera cikgu dulu. Okey. Semua nampak Jelas. Okey, pendidikan seni visual tahun 5. Okey, untuk darjah 5 kita akan ada 2 subjek yang bergabungan. Pendidikan seni visual dan pendidikan muzik. Jadi cikgu akan selang-seli mengajar kamu seni visual dan muzik. Okey? Okey, siapa suka seni? Bila seni ni dia memerlukan kreativiti, ketenangan. Dia memerlukan warna, bentuk, ruang, garisan. Barulah akan hasilnya sebuah lukisan. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Okey, memandangkan ini kali pertama cikgu. Okey. Okey, sekarang ni kita berada dalam pandemik COVID. Kita masih dalam tempoh PKP. Jadi cikgu harap apabila waktu cikgu mengajar, kamu semua kena berada di kawasan sepatutnya, di rumah untuk ikut pembelajaran. Okey, dalam pendidikan seni kita ada 10 unit. Okey. Untuk penggal 1 dan penggal 2 5 unit, 5. Jadi insya-Allah kita akan habiskanlah berselang-seli dengan pendidikan muzik. Okey, untuk pertama ni kita akan belajar tentang si putih menawan. Apa itu si putih menawan? Okey. Okey, kita tengok, kita pergi kepada pengenalan. Okey. Okey, nanti kamu akan diberikan buku teks. Jadi bagi siapa yang berkelapangan nanti ikut jadual yang telah diberikan oleh pihak sekolah untuk kita pergi mengambil buku teks, pengagihan dan pengambilan buku teks. Okey, ikut pada jadual yang telah diberikan. Okey. Kita terus pergi kepada pengenalan. Okey, bahasa seni visual. Okey. Bila sebut saya seni ni, kamu mesti kuasai ada beberapa kata-kata kunci ataupun lebih kepada bahasa seni. Antaranya yang pertama ialah ruang. Okey, yang pertama ialah rupa. Okey, apa itu rupa? Okey, rupa ialah capan rupa tangan yang menggambarkan sekuntum bunga. Okey, rupa ialah capan rupa tangan yang menggambarkan sekuntum bunga. Okey, itu ialah rupa. Bagaimana rupa terhasil? Apabila kita buat
sesuatu bentuk. Okey, kemudian ruang. Ruang pada karya ini dibagi kepada bahagian hadapan, bahagian tengah dan bahagian belakang. Okey, nanti kita akan tengoklah bila ada suatu gambar, kita akan dapat kena pasti ada ruang hadapan, ruang tengah dan ruang belakang. Macam rupa tadi ni sepatutnya dia antara perkara yang boleh menghasilkan rupa ni adalah catan. Bila catan kita mengecop capan, kita mengecop cap. Okey, akan hasilnya kita gunakan kulit telur, kita gunakan cotton bud, kita gunakan kentang, kita buat bentuk. Itu akan menghasilkan bentuk. Okey, kemudian garisan. Okey, garisan ialah garisan yang digunakan dalam karya ini menggabungkan pelbagai kualiti garisan tebal dan halus. Ni dia. Ada gambar, ada contoh. Ni garisan. Okey, kita tengok gambar ni kan. Dekat sini, apa garisan yang digunakan? Okey, ya. Ada garisan bulatan, garisan zigzag, garisan melengkung, garisan selari. Okey, bila adanya garisan, boleh membentuk sesuatu bentuk ni. Kalau tak ada garisan yang mestilah bersambung. Okey, baru kita boleh masakan gambar ni lebih menarik. Taklah dia kosong je kan. Okey, itu ialah garisan. Jadi kalau kamu nanti bila melukis kita buat corak. Corak pada gambar ni itulah garisan. So nampak lebih menarik. Okey, kemudian ni tadi apa ni? Ni tadi ialah ruang. Kita tengok gambar ni. Okey, ruang hadapan. Okey, dekat kayu tu. Itu ruang hadapan. Apa yang kita nampak dulu. Okey, kemudian ruang tengah. Ruang tengah ialah dekat pokok-pokok bunga ni. Okey. Dan ruang belakang, gunung-gunung tu. Dan di langit-langit tu. Dan bila ruang hadapan, jelas permukaan dia. Kalau kita lukis, jelas, warna pekat. Ruang tengah sederhana. Kita nampak sama je, tapi masih ada bentuk dia lagi. Bila gunung tu, kita nampak macam terlalu jauh. Jadi dia sama-sama, dia lebih cerah. Okey. Itu kombinasi warna dalam sebuah gambar. Kamu kena faham tu. Ruang depan, macam mana warna dia, macam mana bentuk dia, kecerahan dia, ruang tengah dan ruang belakang. Okay, kemudian tadi, ini ialah rupa. Kita mengecop guna tangan, menghasilkan rupa. Okay, kemudian kita pergi kepada harmoni. Apa itu harmoni? Harmoni ialah, cikgu. Harmoni pada karya ini terhasil pada penggunaan warna sewarna. Okey, harmoni ni mungkin cikgu boleh tafsirkan sebagai kepelbagaian warna. Bila kamu menghasilkan warna oranye, contoh warna oranye kan. Okey, adanya oranye cerah, oranye pekat. Okey, oranye muda, oranye tua, menghasilkan harmoni. Okey. Dia menggunakan satu warna. Tapi dia pelbagaian. Letakkan sikit. Harmoni terhasil pada penggunaan warna sewarna. Okey, kemudian bentuk. Bentuk asas palsu ini ialah gabungan sfera dan silinder. Okey, bila bentuk mesti ada bentuk simetri. Okey. Sfera dan itu bentuk. Nanti kita akan belajar reka bentuk. Okey, kemudian kontra. Kontra pada model ini wujud penggunaan warna hijau dan merah serta saiz model yang berbeza. Kontra ni dia mesti berbeza. Ada satu, semua sama saiz, ada satu yang besar. Ataupun semua warna kuning, ada satu warna merah. Itu ialah kontra. Orang akan tertarik bila kamu, semua pemandangan warna hijau. Tiba-tiba ada satu matahari warna kuning. Jadi orang akan tertepuk, ada warna kuning. Itu kontra pada sesuatu lukisan. Okay, itu ialah bahasa seni visual yang kita akan belajar bagi tahun 5 ini. Rupa, ruang, garisan, harmoni, bentuk dan kontra. Jadi kalau kamu kurang faham, kamu boleh tengok balik video cikgu ni. Okay, kita ulang-ulang balik. Okay? Jadi kalau seorang yang pandai melukis, dia mesti ada ke 6 elemen ni. Ada banyak lagi.
Tapi sekurang-kurangnya mesti ada 2 ke 3 elemen supaya lukisan kamu tu nampak lebih menarik. Okey, ada lagi ni. Okey, kemudian warna. Warna panas, merah, kuning dan jingga. Okey. Okey, warna panas. Kita ada warna panas, warna sejuk. Untuk darjah 4, kita belajar tentang warna primer, warna sekunder dan tertier. Okey, warna asas. Okey, tuan 5 ni, kita belajar tentang warna panas, merah, kuning dan jingga. Warna sejuk, biru, hijau. Okey. Kalau kamu ada halaman rumah nanti, warna-warna ni yang kalau warna yang terang, okey, warna panas. Okey. Warna ni memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Tapi kalau warna-warni sangat pun nak nampak ni pula kan, serabut sangat pula kan. Okey, kemudian penegasan. Penegasan pada warna merah yang menonjol berbanding dengan warna lain, iaitu penegasan. Dia macam kontra juga, tapi ni lebih kepada warna, penegasan pada warna. Okey. Menampakkan bunga tu cantik. Okey. Orang akan tertarik pada kelopak bunga kerana apa? Warna merah. Okey, kemudian jalinan. Jalinan sentuh wujud pada karya ini kerana perbezaan sifat bahan yang digunakan. Okey, jalinan sentuh. Ini contohnya kan. Kita buat bentuk bunga. Lepas tu kita ambil kapas-kapas, kita tampal atas tu. Wujudnya jalinan. Jalinan sentuh. Sebab kita dapat rasa putih kapas tu pada kita punya lakaran. Ni nanti kita akan belajar lah. Ada seni pada jalinan. Biasa kita lukis dah, ni kita tampal. Okey, kemudian imbangan. Imbangan pada karya ini dapat dilihat kerana objek disusun secara simetri. Keimbangan sebuah rumah bangunan seimbang jika dia simetri dia, kanan dan kiri dia sama. Okey, bagaimana sekarang ni berlakunya tanah-tanah runtuh, rumah-rumah roboh kadang-kadang. Sebab apa? Sebab tak wujudnya keseimbangan. Jadi siapa nak jadi arkitek, siapa nak bina rumah nanti, kena bina elok-elok. Tapi kebiasaannya tukar-tukar buat rumah ni dia akan bina lah untuk keselamatan kita. Itu keseimbangan. Kemudian kesatuan. Kesatuan terhasil melalui gabungan motif tekat yang terdapat pada produk ini. Okey, elemen kesatuan. Okey, kemudian ritma dan pergerakan. Ritma dan pergerakan dapat dilihat pada bas silinder yang disusun secara berulang. Ritma dan pergerakan. Okey, dalam seni pun ada ritma dan pergerakan. Dia pengulangan garis-garis tu. Okey, kemudian kepelbagaian. Kepelbagaian bahan yang digunakan dalam pasang karya ini. Kepelbagaian bahan, ada yang kita gunakan jalinan yang kita tampal-tampal, ada yang kita gunakan color air, color warna kering, color basah, ada kita gunakan capan, cop-cop. Itu kepelbagaian. Okey, dalam pasilan. Okey, nanti yang ni kita akan buatlah. Ada rezeki kita bersua, kita akan, ataupun dalam maya ke, nanti kita akan buat projek seni visual pameran lah. Okey, kita terus pergi kepada topik pertama, si putih menawan. Okey, jika kamu nak ke tandas, boleh pergi ke tandas. Okey. Okey, nak minum air, sediakan air di tepi perut kamu. Okey, si putih menawan. Okey, apa yang dikatakan dengan si putih menawan ni? Okey, kita pergi dulu pada lukisan. Okey, lukisan antara satu cara menggambar dengan menggunakan media kering seperti pensel, warna, oil pastel, krayon, pen penanda dan pen taktikal dengan teknik garisan. Itu lukisan. Lukisan ni apa? Kita membuat suatu gambar dengan teknik garisan. Gunakan apa? Gunakan media kering. Alat-alat warna yang kering. Pensel, krayon, pen penanda,
Tapi macam mana kita nak hasilkan? Melalui garisan-garisan putus-putus, garisan zigzag, garisan melengkung. Okey. Lukisan dihasilkan dengan pengulangan pelbagai teknik garisan yang boleh menghasilkan ritma dan pergerakan. Contoh kita buat pemandangan di tepi sungai, tepi laut. Pada laut tu kita buat garisan-garisan macam ombak-ombak. Itu menghasilkan pergerakan. Nampak macam ada ombak dekat lukisan tersebut. Tu ada seni lah, seni pengulangan. Okey, itu ialah lukisan. Kena faham lukisan ni gunakan bahan-bahan yang kering. Okey, dengan apa? Dengan teknik garisan. Okey, kemudian macam kita bina rumah, kita taklah buat bentuk atap dia bentuk segitiga, badan dia bentuk segi empat. Okey, dengan apa? Dengan garisan. Okey, kemudian capan. Capan ialah teknik mengecap bahan semula jadi atau bahan buatan manusia. Teknik mengecap. Unsur rupa boleh dilihat pada aktiviti capan yang dihasilkan. Okey, lukisan dan capan boleh digabungkan untuk menghasilkan karya yang menarik. Okey, capan ni kita mengecap, macam cap tangan, kacang cap tangan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, antara alat-alat digunakan untuk mengecap, kad gelugur, span. Okey, kentang. Kalau kita pernah buat kita buat bentuk, buat ukiran, lepas tu kita sapu dengan warna air. Warna air, lepas tu kita cap. Akan menghasilkan rupa. Dan okey, ni sini dia akan tunjukkan kamu. Ini gabungan lukisan dan capan. Okey, pertama dia akan lukis dahulu, lukis daun-daun ni. Okey, dalam daun tu dia akan gunakan kaedah capan. Macam ni. Bentuk-bentuk ni dia gunakan pembalut gelembung. Penutup botol dekat sini. Menjadikan kamu punya warna ni menarik lah. Ada bentuk-bentuk dalam lukisan kamu. Itu macam ni, ada corak batik. Buat apa? Ada penggunaan garisan. Okey. Okey, informasi antara karya lukisan yang menggunakan teknik garisan termasuklah coret doodle. Coret boleh dihasilkan secara spontan dan terancang. Okey, ini contoh karya gabungan lukisan dan capan. Okey, kita tengok dekat sini. Bunga lavender ni, konsep dia kita lukis dulu. Biasa kita lukis, kita warna biasa kan. Terus warna dengan warna pensel. Tapi ni cara warna dia ni, kita gunakan cara capan. Dalam lukisan tu, kita gunakan chop. Tengok bunga lavender ni, dia guna apa? Chop. Dalam dia tu. Kemudian pokok sena. Mula melukis pokok, batang pokok. Dia punya daun dia. Kita gunakan chop, sama ada kita gunakan ibu jari, ubi kentang. Nampak macam wujudnya bentuk daun. Kemudian si ayam ni, pertama kita lukis dulu gambar ayam. Dalam tu kita gunakanlah bahan-bahan seperti tadi, seperti cotton bud ke, penutup botol ke. Dalam ni macam warna biru ni, dalam ni dia guna apa ni? Okey, cara pewarnaan dia. Okey, macam belakang ni kita guna daun ke, daun boleh. Kita sapukan warna air, kita gunakan kaedah capan. Nampak menarik kan? Okey, kemudian ni apa ni? Jambangan mawar. Subhanallah. Sekejap dah hilang pula. Okey, sekejap. Dia kena buka balik. Sabar Okey, sabar. Okey, kita sambung
Okay, jadi bila gunakan ICT ni macam ni lah kesilapan teknikal. Yang kita tak boleh elak. Okey. Sekejap Mana ni tak mau lah. Okey, kita dah pada kaedah capan, kaedah gabungan lukisan dan capan. Okey, kita tengok kat sini. Dia lukis gambar pemandangan dalam lautan, ada ikan, ada batu karang, rumpai-rumpai. Dalamnya tu, dalamnya dia ada gunakan garisan melengkung, garisan selari, garisan zigzag. Okey. Okey, jadi kamunya ikan ni, corak dia tu menarik lah. Bukan warna oranye, tapi dalam dia warna sekata saja. Macam ni nampak macam ikan ni bersisik. Cantik dia buat ni. Gabungan garisan dalam lukisan. Untuk batu karang ni dia guna apa? Kaedah capan. Rumpai dia guna kaedah capan. Okey, di dalam ni apa yang terlibat? Bahasa yang terlibat ada garisan melengkung, garisan zigzag. Okey. Lepas tu dekat rumah dia batu karang ni dengan rumpai ni, bahasa yang terlibat ialah rupa. Macam mana kita nak tahu ada rupa? Sebab dia guna kaedah capan. Okey. Yang ni dia bagi kamu contoh kaedah lukisan dan capan. Okey, kalau kita gunakan kain tebal, kita punya bahan kita pensel warna akan menghasilkan garisan halus dan tebal. Okey, kemudian kita guna tisu masakan, gunakan pensel warna menghasilkan garisan tebal dan warna mudah menyerap. Sugar paper pula, kita gunakan color crayon, oil pastel, menghasilkan garisan tebal dan kasar. Surat khabar, kita gunakan pensel teknikal, pen untuk digunakan pensel melukis, menghasilkan garisan halus untuk perincian. Contoh kita bina suatu bentuk, kita nak incikan dia punya bentuk tu, tepi-tepi tu, kita gunakan pen ataupun marker. Okey, ini kaedah capan. Kita gunakan polistrina, kita gunakan bahan pewarna cat poster. Ini hasil dia. Okey, kemudian kita gunakan jari. Kaedah capan guna jari, guna cat tempera. Ini hasil dia, cap jari. Okey, kita guna putik kapas. Ini hasil dia. Dan kita gunakan kad gelogo, kita gunakan warna air. Ini hasil dia. Ini antara kamu boleh terapkan lah. Nanti waktu kita nak buat bina gambar nanti, dah siap gambar tu, dalam dia punya badan ke, kepala dia ke, ataupun permukaan dia, pokok tu kita boleh gunakan ni. Kad gelogo, putik kapas, jari dan polistrin ataupun kentang pun boleh. Tapi kentang ni kena hati-hatilah sebab kita buat bentuk gunakan pisau, agak bahaya jugalah. Tapi hati-hati. Okey, boleh hasilkan teknik capan. Okey, ini kesan terhasil daripada pelbagai bahan yang digunakan semasa membuat garisan dan capan. Okey, ini je si putih menawar ni. Jadi, kamu punya tugasan. Okey, pertama kamu kena bina satu gambar angsa. Okey, kemudian kamu melukis dulu dengan garisan. Okey, kemudian masa proses mewarna tu, okey, kamu boleh rujuk ni. Langit kita akan gunakan capan menggunakan polistrina. Pulau kita
kita boleh gunakan putik kapas. Air tasik boleh gunakan kad logo ataupun jari. Badan pada angsa ni kita boleh guna garisan beralun, garisan zigzag. Daun-daun boleh guna garisan selari. Okey, jadi kita nak gabungkan lukisan dan capan. Okey, murid-murid. Sini ada panduan untuk kamu hasilkan. Ini dia. Okey, cikgu akan tunjukkan video. Tengok ni, dia gunakan pen tactical ni untuk perincian. Okey, ni bila dah siap melukis, ni dia baru mula untuk badan pada angsa tersebut. Garisan selari, garisan melengkung, zigzag pada leher. Okey. Garisan melengkung pada badan dia untuk buat bulu. Dan hasilnya macam ni. Wow, cantik. Okey. Kita tengok sini apa ciri-ciri yang ada pada ni. Pertamanya ada ciri lukisan dan capan. Lagi apa lagi? Ada unsur garisan. Garisan apa? Garisan zigzag, garisan melengkung, bulatan, garisan selari. Apakah ruang yang ada? Apakah bukan ruang? Apakah rupa yang ada pada kat sini? Ada rupa capan lah. Dia gunakan putik kapas, polistrin. Okey. Jadi tugasan kamu menghasilkan. Okey, cikgu akan tunjukkan video untuk panduan kamu. Sekejap hilang pula. Okey, selamat menonton. Okey, ni dia melangkah angsa putih. Okey, kita boleh gunakan pensel ataupun pensel warna ataupun marker. Pertama, lukisan dulu. Nak melukis mesti ada garisan. Okey, untuk permulaan ni kita gunakan pensel lah. Bila dah siap baru kita gunakan marker untuk perincian. Okey, tu garisan apa tu? Garisan selari. Okey. Untuk kita hasilkan dia punya bulu pelepah dia. Okey, kemudian okey. Untuk garisan beralun. Okey. Corak pada badan dia. Ni beralun pada leher. Nampak macam lain pada lain kan. Dia punya angsa ni. Nama pun seni. Okey, kemudian pada pokok, daun-daun. Okey, ini contoh lah. Contoh yang kamu boleh tiru. Okey. Okey, ni gunung-gunung. Okey, dia dah mula mewarna gunakan magic pen. Kalau kita nak guna color pencil pun tak ada masalah. Boleh sahaja. Cikgu nak kamu buat betul-betul Jangan cincang-cincang cepat nak siap. Tapi hasilnya tak seberapa. Okey, tak semestinya hantar hari ni. Okey, cikgu bagi masa. Sebab cikgu kena rekodkan hasil kerja kamu. Okey, ini pada bulu pelepah dia. Garisan bulatan, spiral.
Cikgu lajukan Okey, sekarang dia dah mulakan untuk kaedah capan. Dia guna apa ni? Dia guna kapas untuk buat background capan. Ingat tugasan kamu lukisan dan capan. Okey, latar belakang kita guna kaedah capan. Ni dia guna apa? Putik kapas untuk buat warna pada gunung. Kamu ambil putik kapas, ikat. Tak ikat pun tak apa, buat satu-satu. Nampak hasil seni dia? Pengecapan menggunakan putik kapas. Okey, cantik Okey, jadi tak payah terburu-buru buat hasilkan ni. Ambil masa. Okey? Okey, ni dia hasilkan apa ni? Ruang hadapan warna makin pekat, ruang tengah makin cerah. Capan menggunakan tapak kasut. Bijak. Okey, selagi ada bentuk boleh digunakan. Kesian, kamu jangan tiru ni pula kesan kasut adik kamu. Kita gunakan bahan yang sedia ada. Jangan guna kamu punya tapak kasut pula. Itu dia. Okey. Setakat tu saja untuk video kita pada hari ini. Okey. Setakat tu saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.